Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkahan ini, marilah sama-sama kita meneruskan sesi diskusi kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah yang dikarang oleh guru kita Al-Habib Hasan Ibnu Ahmad Al-Kaf, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Kita dah masuk pada muka surat 278, iaitu perbahasan tentang sujudu asyukri, sujud syukur, sujud tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, naqra. Tusannu kharij as-salati wa la yajuzu an yasjudaha dakhil as-salah. Jadi sujud syukur disunatkan di luar sembahyang. Di luar sembahyang. Dan sunat juga di samping kita sujud, kita buat amalan kebaikan yang lain seperti sedekah, sembahyang dan sebagainya. Jadi kalau diberi nikmat, di samping sujud, kita perbanyakkan lagi amalan baik, tanda syukur kepada Allah dengan bersedekah, berzikir, istighfar, bersembahyang dan sebagainya. Dan tidak boleh sujud syukur dalam sembahyang. Tengah-tengah sembahyang sujud syukur, tidak boleh. Malah ianya membatalkan sembahyang kita. Kemudian Maulana Syekh menyebut wa asbabuha arba'atun, dan sebab kepada sunatnya kita sujud syukur ada 4. Berlaku salah satu, maka sunatlah kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hujumu ni'matin laha waq'un min haitsu la yahtasib. Kedatangan nikmat yang ada nilai yang kita tidak sangka-sangka. Nikmat yang besar lah yang kita dapat tanpa kita sangka. Sawa'un akanat zahiratan ka huduthi waladin wa qudumi ghaibin wa shifai maridin. Sama ada nikmat tersebut berbentuk perkara yang zahir, lahiriah. Contoh dapat anak, tak? Ataupun adik kita, abang kita yang hilang selepas 3-4 tahun kembali semula ke pangkuan keluarga. Ingatkan mati dah. Kita pun sujud syukur atas nikmat tersebut. Kemudian wasyifai marid, sembuh daripada penyakit. Diuji dengan sakit tertentu, berubat sana berubat sini, tak sembuh-sembuh. Akhir sekali Allah Ta'ala bagi sembuh juga. Maka atas dasar itu sunat kita sujud syukur kepada Allah. Ambatinatan kahuduthi ilmin lahu aw linahwi waladihi, ataupun nikmat itu berbentuk batin, maknawi. Contoh dapat ilmu, habis hafal Quran, selesai syahadah 30 juzu, ataupun selesai hafaz matan tertentu, selesai khatam kitab, boleh faham dengan baik, kitab nahu ke sarah ikut gilah. Tak, maka sunat kita sujud syukur. Ataupun ilmu tersebut, kefahaman tersebut dapat kepada anak kita. Kita tak ngapal, tapi anak kita hantar ke mak tahfiz, maka mereka pun menghafaz, selesai hafazan 30 juzuk, maka sunat anak tu sujud syukur. Kita pun sunat juga sujud syukur kerana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada zuriat kita. Boleh? Nah. Okey, apa makna hujumu ni'matin? Syekh sebut wa ma'na hujumi ni'matin ay tajaddudu wuqu'iha wa in tawaqqa'aha. Maksud hujumun ni'mah ialah nikmat tu berlaku selepas tak berlaku. Tajaddud al-wuqu'. Faham tak? Jadi dapat anak, lama tak ada anak, dapat pula seorang lagi. Kemudian berhenti 2-3 tahun pun boleh pula. Itu tajaddud al-wuqu', berlaku kemudian berhenti, kemudian berlaku balik.
Sekalipun perkara tu kita jangka dah, sekalipun begitu, maka sunat kita sujud syukur bila dapat anak tersebut. Boleh. Begitu juga sakit tadi. Jadi asalnya kita sembuh, asalnya kita sakit, makan ubat tu, makan ubat ni, berubat sana, berubat sini, lepas beberapa tempoh 5-6 bulan sembuh. Tak, maka sunat sujud syukur. Dia tajadud al-wuqu', mana asal tidak ada kemudian jadi ada. Asal tidak sembuh, asal tak sakit kemudian sakit, lepas tu sakit tu hilang jadi sembuh balik. Tak, sekalipun kita sangka, sekalipun kita dapat detect dah benda ni akan berlaku, tak, maka sunat juga kita sujud syukur. Kharaja bihi an-ni'amu al-mustamirratu kal-'afiyati fala yusannu lahas sujud. Maka terkeluar daripadanya nikmat yang berterusan dengan kita, yang tidak tajaddud al-wuqu', yang bukan ada kemudian tak ada, ada kemudian tak ada. Tak, malah dia sentiasa ada dengan kita. Contoh kesihatan, al-afiyah. Ni tengah sihat ni. Semalam sihat, lusa sihat, tulak sihat. Maka tak perlulah kita sujud syukur tiap-tiap hari. Sebab apa sujud syukur? Sebab sihat. Esok sujud lagi sebab apa? Hari ni Allah Ta'ala bagi sihat. Lusa sujud lagi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi sihat. Tak disunatkan. Tapi kalau jatuh sakit kemudian sihat, itu sunat. Faham tak? Begitu juga nikmat iman Islam, itu sentiasa ada pada diri kita. Malah tu nikmat yang sangat besar. Jadi adakah disunatkan kita sujud? Tak, disunatkan sujud syukur atas dasar itu. Boleh? Nah, kalau kita sebut sunat sujud, maka sejak saat kita kena sujud pada Allah Ta'ala. Sebab nikmat tersebut sentiasa ada pada diri kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Tak buat kerjaan buat lah kita. Tak bekerja, tak berniaga, tak apalah. Sebab apa? Sujud semata. Sujud, lepas tu selesai sujud balik, lepas tu sujud balik, lepas tu sujud balik. Kerana apa? Nikmat tu sentiasa ada pada diri kita, iaitu iman dan Islam. Jadi atas dasar itu, bila kita dikurniakan nikmat iman dan Islam, yang nikmat itu ialah nikmat yang berterusan dengan diri kita, tak perlu kita sujud. Bukan tak perlu bersyukur, tak perlu sujud syukur. Tuntutan tu tak ada. Syukur dituntut. Syukur dengan cara lain lah. Syukur dengan cara lain. Gunakan segala nikmat kesihatan tubuh badan, akal fikiran untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada sudut itu, bukan dengan cara sujud. Yang kedua, indifa'u niqmatin. Sebab kepada sujud syukur yang kedua ialah indifa'u niqmatin, tertahan, terjaga, terpelihara daripada niqmah, bala bencana. Zahiratin min haitsu la yahtasib, terselamat daripada bala bencana yang zahir tanpa dijangka. Contoh kanajatin min hadmin au ghariqin, ataupun au gharaqin au hadithin, selamat daripada runtuhan. Jadi satu rumah flat runtuh, kita duduk dekat bawah sekali, mana-mana ada, tak cedera apa, orang lain mati belaga dah, maka sujud syukur. Tak, ataupun lemas, orang lain tak selamat, kita Allah Ta'ala bagi ruang, peluang lagi untuk hidup, maka sujud syukur. Ataupun hadithin, berlaku aksiden dan sebagainya, kita masih selamat, maka disunatkan kita sujud syukur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pelihara daripada diri kita daripada niqmah, iaitu bala bencana lah. Yang ketiga, ru'yatu fasiqin, melihat orang yang fasik, mutajahirin bifisqih atau mutasattirin musirrin walau ala saghiratin, wa yusannu an yudhhiraha lil mutajahiri idza lam yakhsha fitnatan. Yang ketiga ialah melihat orang fasik. Kita tengok orang yang fasik yang mutajahir bifisqih, yang menzahirkan kefasikan dia, minum arak depan kita, tak, ataupun makan rasuah depan kita. Yang tu kalau kita jumpa dia, sunat kita sujud syukur depan dia. Faham tak? Supaya sedikit sebanyak memberi iktibar kepada dia, dan dia pun ambil ibrah lah. Dia tengok kita sujud,
atas dasar kita terjaga daripada maksiat riba, maksiat rasuah tersebut. Jadi mungkin dia pun boleh berubah lah. Au mutasattirin musirrin walau ala saghirah. Ataupun kita melihat orang yang buat dosa, dosa tu dia buat secara rahsia tapi berterusan. Contohlah kawan kita ni, kita kenal dia, semua tengok video lucah. Jadi 2-3 kali dah kantoi dengan kita. Dia bukan tengok depan orang dalam bilik. Cuma bila kita buka tu, dia mungkin tak perasan, kita tengok dia menonton perkara tersebut. Lepas tu esok lusa kantoi lagi, kita dia lihat lagi, tonton lagi porno tersebut. Maka walaupun itu dosa kecil, maka masih disunatkan, kita sujud syukur kerana Allah Ta'ala jaga kita daripada maksiat tersebut. Dan saya sebut wa yusannu an yudhhiraha lil mutajahiri idza lam yakhsha fitnatan, ni yang saya sebut tadi, disunatkan kita menzahirkan sujud tersebut kepada orang yang menzahirkan maksiat depan orang lain. Macam tadilah Zaid Muhammad Ali ni minum arak depan orang, tak malu sekarang. Ataupun orang lain ni makan riba, rasuah, maknanya dilaksanakan secara terang-terangan. Al-mujaharah ataupun al-jahar maknanya terang-terangan. Jadi bila maksiat tu dilaksanakan terang-terangan, kita sunat sujud depan dia secara terang-terangan juga. Sunat. Itu pun kalau tidak dibimbangi fitnah. Kalau dibimbangi berlakunya fitnah ataupun mudarat ke atas diri kita, maka tak payahlah. Kita sujud syukur depan gangster yang zalim, mengambil duit masyarakat awam secara sesuka hati. Akhir sekali kawan tu sepok terajang gitu. Yang tu tak perlulah kita sujud depan dia, sebab mendatangkan mudarat pada diri pula. Yang keempat, ru'yatu mubtala fi badanihi aw fi aqlihi aw fi ma yu'addu naqsan fi kamalil khilqah aw asliha urfan. Melihat orang yang diuji pada badan dia, ataupun pada akal dia, tak apa nak center, ataupun pada perkara yang dianggap sebagai kurang pada sudut kesempurnaan penciptaan. Contoh jari dia ada 6, ada 7. Okey lah, ada lah jari tu, cuma lebih, tak sempurna lah, ataupun kurang 4. Ataupun tak ada terus tangan, lahir-lahir tak ada tangan. Maka ketika itu sunat kita sujud kerana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tubuh badan yang baik, akal fikiran yang sehat, badan yang elok, wahakala. Contoh saya sebut dalam kitab Kal-ama was-samam, kita tengok orang pekak, orang buta, sunat kita sujud. Cumanya wala yudhiruha lah, jangan zahirkan sujud depan dia. Terasa hatilah kawan tu. Dia jadi buta, pekak tu bukan dia minta, ataupun lahir-lahir jari 14, jari 15, bukan dia minta. Tak. Itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sujud atas dasar Allah Ta'ala jaga kita, kurniakan kepada kita kesempurnaan dalam kesihatan tubuh badan dan juga kesihatan akal. Faham tak? Adapun dia, ujian bagi dia, tak perlu kita sujud depan dia. Berbeza dengan orang fasik tadi. Orang fasik tu, dia pilih untuk buat maksiat tu, dia boleh pilih juga untuk taat. Jadi bila dia buat maksiat, kita sujud depan dia. Yang ni tak payah. Yustahabu an ya'tiya bid-du'a'il waridi alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan sunat dalam sujud kita baca doa, segala puji bagi Allah yang menjaga aku, menyelamatkan aku, memberi afiah kepada aku daripada penyakit yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Dan Allah Ta'ala melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk dengan satu kelebihan, maknanya kesihatan, akal yang baik. Orang lain gila. Wala yusmi'u iyyah, dan doa tu bila kita baca jangan kita perdengarkan kepada dia, bimbang dia terasa hati. Yang terakhir, hukumus sajdati surati Sad, hukum sujud bila dibaca satu ayat dalam surah Sad. Lupa nak tengok ayat dia apa tadi. Tak ingat ayat tu. Wa kharra raki'an wa ana. Tak silap lah.
Jadi saya sebut sini lahu an yasjuda li ayati surati sad fi kharij as-salah sajdata syukrin. Seseorang tu boleh sujud bila mana dia baca satu ayat daripada surah Sad di luar sembahyang. Jadi sujud untuk ayat surah Sad kita sujud di luar sembahyang, dalam sembahyang tak boleh. Sujud tu pula atas dasar sujud apa? Sajdata syukrin, atas dasar sujud syukur. Cuma dalam nota kaki dia sebut wat tahqiqu anha laysat li mahdhi syukri wala li mahdhi tilawah. Yang lebih tahqiq sujud sajdah surah Sad tadi, sujud ketika membaca satu ayat daripada surah Sad bukan kerana semata-mata syukur, bukan juga semata-mata tilawah bacaan, bukan. Lepas tu bal hiya sajdatu syukrin wa sababuha tilawah. Malah sujud itu ialah sujud syukur dan sebabnya ialah tilawah. Maknanya kita baca ayat tu, maka kita sujud lepas tu. Jadi punca kepada kita sujud ialah kita baca. Tapi sujud tu atas dasar sujud apa? Sujud syukur. Naam. Wala tasihu illa bi niyyati syukri. Dan tidak sah sujud itu melainkan kalau disujudkan dan diniatkan sujud syukur. Falau nawa biha syukra wa tilawata lam tanaqi. Kalau dia niat dua, aku sujud ni untuk dua. Tak, pertama untuk sujud syukur, yang kedua untuk sujud tilawah. Itu tak sah. Jadi mesti dia sujud dan niat ketika itu untuk sujud syukur semata-mata. Wa idza sajada fi salati 'amidan 'aliman batalat salatuh wa idza sajada al-imamu fala yutabi'uhu al-ma'mum. Bila mana dia sujud dalam sembahyang secara sengaja. Jadi dia baca ayat surah Sad tersebut, kemudian dia sujud dalam sembahyang. Sengaja buatlah. Lepas tu tahu pula hukum tu dilarang, diharamkan. Maka apa status sembahyang dia? Batalat salatu, batal sembahyang dia. Wa idza sajada al-imamu fala yutabi'uhu al-ma'mum. Kalau imam pula sujud, imam baca ayat tu, imam pun sujud, kita makmum lagu mana? Ramak nak buat. Kita jangan ikut imam. Biar imam je sujud, kita tak payah sujud. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Sama ada niat mufaraqah, lepas tu kita habiskan sembahyang, bagi salam, ataupun kita tunggu dia. Tunggu dalam berdiri, dalam qiyam, tunggu. Dah. Lepas tu imam pun bangun balik. Maka selepas tu kita ikut imam sampailah selesai sembahyang dengan imam. Wa huwal afdal. Dan menunggu imam itu lebih baik daripada kita niat mufaraqah bersama imam. Selesai. Kemudian selepas tu dibincangkan tentang solat sunat. Yang ni kita dah baca sebelum ni dan tersusun rapi videonya di YouTube. Dah baca bab solat sunat, bab solat jemaah pun saya rasa dah baca. Jadi lepas ni tengoklah bab apa yang belum baca tu kita akan baca dan upload di YouTube insya-Allah taala. Cukup sekadar tu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.